Berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, salam sejahtera Spektrum Pagi Bersama Radio. Bersama-sama dengan saya Raifa Zulkifli. Untuk waktu ini Terbubual Radio, kita nak berbicara berkaitan dengan merakyatkan teknologi angkasa. Jadi kami bawakan kepada anda Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, kita ada Tuan Haji Azli Kamil Napiah bersama-sama dengan kita menerusi Zoom. Assalamualaikum Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Haji, sebut tentang angkasa ni kan. Ingatlah dulu cita-cita nak jadi apa? Nak jadi astroman. Kenapa nak jadi astroman? Sebab boleh pergi angkasa. Hari-hari boleh naik atas. Masa itu zaman dulu. Kalau sekarang jangan kata angkasa, Tuan Haji. Nak angkat pun macam tak mampu. Tapi seronok dengan topik kita ni, iaitu merakyatkan teknologi angkasa itu sendiri. Jadi Tuan Haji, paling mudah sekali sekarang ni kita nak bagi tahu juga kepada orang ramai, kepada pendengar-pendengar di Bernama Radio tentang penggunaan teknologi angkasa dalam kehidupan seharian kita. Tuan Haji. Okey, terima kasih DJ dan Assalamualaikum, selamat pagi kepada seluruh pendengar Bernama Radio yang bersiaran bersama kita pagi ni lah. Mungkin setengah-setengah rakan-rakan kita mungkin dia agak, kalau bicara pasal teknologi angkasa ni dia rasa sangat jauh sangat, tapi sebenarnya teknologi angkasa ini sebenarnya dekat dengan kita. Kerana kalau kita ikut definisi asasnya, teknologi angkasa ini ialah teknologi yang diguna pakai untuk tujuan aktiviti-aktiviti atau apa jua perkara yang dilaksanakan di dalam lingkungan ruang angkasa, maknanya di luar angkasa lepas sana. So oleh kerana dia satu teknologi yang diguna untuk tujuan di luar angkasa, maknanya teknologi ini sangat majulah. Maknanya dia mampu menangani situasi-situasi yang tidak sama dalam environment kita, sekitaran kita di muka bumi ini. So jadi memang dari dulu lagi manusia, khususnya negara maju, telah meneroka teknologi ini. Dan kalau kita nak tengok contoh-contoh yang mudah, mungkin kita tak perasan, tapi sebenarnya ialah sebagai satu contoh. Hari ini kalau kita menggunakan telefon, kita pakai kamera telefon yang sekarang ni sangat canggih. Dia punya resolusi yang sangat tinggi. Asasnya kamera telefon ini dicipta ialah semasa Apollo melancarkan ekspedisinya ke bulan untuk merakamkan. So jadi daripada situ kamera itu diteroka dan dicipta dengan lebih baik sehinggalah kita pakai hari ini. Begitu juga dengan, saya bagi contoh lagi, kita dalam bidang perubatan di mana kita nak mendapatkan suhu badan melalui satu termometer yang diletakkan di telinga. Itu sebenarnya dulu ialah ciptaan-ciptaan melalui teknologi angkasa. Selain daripada itu, hari ini kita tengok kita punya di pihak industri pakai cordless tools, tools yang tak ada wire. Itu sebenarnya asas penciptaannya daripada teknologi angkasa. Bagaimana menggunakan bateri yang mudah. Sama juga hari ini penapis air. Kita di setiap rumah negara kita hari ini memang ada penapis air, tetapi kita tidak perasan bahawa dulu penapis air ini dicipta untuk tujuan astronot itu, untuk dapat balik air yang dibuang tu untuk ditapis dan diguna semula. So jadi teknologi tapisan air itu juga hasil daripada inovasi teknologi angkasa. Dan selain yang biasa hari ini kita tengok pergi mana-mana nak tengok GPS, nak tahu kedudukan kita di mana, jalan yang mana, dan satellite navigation ataupun penentu kedudukan ini juga merupakan salah satu daripada teknologi angkasa lah. Kalau kita boleh recall balik ataupun kita semak balik bagaimana teknologi angkasa ini sebenarnya sangat dekat dengan kita dalam kehidupan kita khususnya. Itu tak termasuk dalam bidang perubatan. Hari ini kita CAT atau MRI scanning, kalau kita pergi, itu pun asasnya dulu dicipta melalui pembangunan teknologi angkasa. Selain daripada portable PC, hari ini semua ada PC, tetapi kita asasnya bagaimana teknologi itu dibangunkan ialah dulu apabila melalui penerokaan ke angkasa lepas, termasuk LED dan juga mouse. Hari ini kita berkomunikasi secara atas talian. Ini juga asasnya dulu, bagaimana teknologi
angkasa itu mencipta satu instrumen kaedah supaya kita dapat berkomunikasi tanpa fizikal seperti mana hari ini dalam teknologi komunikasi yang maju. Okey. Jadi perkara-perkara yang kita rasa jauh tu sebenarnya cukup dekat dengan kita lah. Terutama bila menyentuh tentang telefon bimbit, tentang kalau kita nak order e-hailing, nak cari jalan dan sebagainya. Kalau tak ada teknologi-teknologi ni, mungkin kita pun sampai ke angkasa. Macam gitu agaknya Tuan Haji. Baik. Dan juga kita nak tahu, adakah agensi Angkasa Malaysia ini melaksanakan sebarang penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D lah Tuan Haji, yang menyumbang kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat? Baik, teknologi angkasa ini salah satu teknologi yang kita manfaatkan sebenarnya secara khususnya, iaitu untuk tujuan mengurus kehidupan kita di permukaan bumi ini. Selain daripada itu, kita juga banyaklah negara seluruh dunia memanfaatkan teknologi angkasa ini bagi tujuan antaranya ialah untuk memastikan to improve, untuk menambah baik kehidupan kita, untuk protect atau melindungi alam sekitar kita selain daripada keselamatan di bumi. So justru Agensi Angkasa Malaysia ini adalah satu nama baru sejak 2019. Negara kita asasnya mula meneroka teknologi angkasa ini sejak 1988, iaitu pada ketika itu teknologi angkasa ini digunakan khusus bagi tujuan ketenteraan, kerana ini adalah memang bidang utama dalam teknologi angkasa, iaitu untuk memastikan pengumpulan maklumat permukaan bumi ini dapat dimanfaatkan. Pada ketika itu memang kita mengkhususkan untuk tujuan ketenteraan, perisikan dan sebagainya. Tapi hari ini oleh kerana teknologi telah maju, dah hampir 30-40 tahun di dalam negara kita, maka ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang, khususnya dalam pengurusan sumber negara kita, selain daripada keselamatan, bencana dan sebagainya. So MISA ini ditubuhkan pada asasnya pada 88 dengan nama Pusat Remote Sensing Negara, dan digabungkan dengan Agensi Angkasa Negara pada 2019 menjadi satu agensi baru, iaitu Agensi Angkasa Malaysia, yang bertujuan untuk menerajui pembangunan dan penyelidikan teknologi angkasa di negara kita, selain daripada mendukung polisi dan hala tuju pembangunan dan operasi teknologi angkasa di negara kita. So antara aktiviti-aktiviti R&D yang dijalankan di Agensi Angkasa Malaysia ialah mengkhusus kepada pengurusan sumber asli negara, dan hari ini kita bercerita pasal keselamatan makanan, di mana teknologi ini telah dimanfaatkan oleh berbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan mereka. Saya bagi contoh beberapa perkara, antaranya ialah bagaimana nelayan kita memanfaatkan maklumat daripada teknologi angkasa ini untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka sehingga antara 30 ke 50% peningkatan tangkapan ikan mereka menggunakan teknologi yang disediakan ini. Begitu juga dengan tanaman padi seluruh negara kita di 12 jalapang padi negara. Teknologi angkasa melalui satelit remote sensing untuk memantau dan memastikan pengurusan tanaman padi kita dapat dipertingkatkan, dan dari segi pengurusan, kos pengurusan dapat dijematkan sehingga 30%. Itu tidak termasuk lagi kalau kita kita lihat dari segi bencana. Kita bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah membangunkan satu aplikasi denggi berasaskan pada teknologi angkasa yang akhirnya dapat menyumbangkan kos pengurusan denggi dalam negara sehingga ke 70%. Dan begitu juga bekerjasama dengan agensi pengurusan bencana negara NADMA untuk memastikan liputan maklumat-maklumat bencana negara dapat dikumpul dengan baik dan diuruskan sehingga ke 80% liputan. Itu antara perkara-perkara atau contoh yang penyelidikan yang dilaksanakan di Agensi Angkasa Negara, yang memfokuskan kepada 4 sumber. Pertama iaitu pengurusan sumber negara,
Kedua, memastikan pemantauan sains angkasa, cuaca angkasa bagi mengelakkan ataupun kita mengurus apa-apa risiko atau bencana yang ada ini. Selain daripada membantu untuk memastikan komunikasi negara dalam aspek digital communication dan juga penentu kedudukan seperti global positioning system dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan negara bagi tujuan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Baik. Dan Tuan Haji, bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini, boleh Tuan Haji kongsikan sedikit cerita-cerita menarik bagaimana teknologi angkasa ni sebenarnya membantu menjaga kedaulatan negara supaya Malaysia ni lebih aman dan selamat. Ya. Memang kita sangat sensitif dalam memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan aman dan sebagainya. Salah satu matlamat kita untuk menerajui atau menerka teknologi angkasa ni ialah penggunaan teknologi angkasa bagi tujuan aman. Justru seperti yang saya maklum sebelum tadi, pada akhir 88 kita pun telah mula gunakan teknologi angkasa iaitu menggunakan imej-imej yang dirakam daripada satelit untuk tujuan pengurusan aspek keselamatan dan pertahanan negara. So satelit ini memberikan maklumat-maklumat yang tertentu di dalam permukaan bumi untuk kita khususnya merancang dan mengawal persempadanan negara kita. Negara kita terlibat dalam memastikan persempadanan antarabangsa negara kita dapat dikawal dengan baik. Kita juga dulu terlibat dalam membantu rakan-rakan kita di Kementerian Pertahanan untuk mengurus isu tandau pencerobohan di Sabah, dan juga kita terlibat memastikan operasi-operasi benteng dalam zaman kita berhadap pandemik hari ini supaya persempadan kita terkawal daripada kemasukan pendatang tanpa izin menceroboh masuk ke negara kita. Begitu juga dengan latihan-latihan kita perlu memastikan aspek keselamatan dan pertahanan negara kita juga setanding dengan negara-negara maju di mana aspek-aspek pertahanan dan keselamatan kita juga memiliki kemahiran dalam mengendalikan teknologi maju seperti yang teknologi berasaskan teknologi angkasa yang melibatkan satelit remote sensing, satelit GPS dan juga satelit komunikasi. Dan ini juga latihan-latihan yang diperlukan oleh rakan-rakan kita bagi mengawal especially di barisan hadapan untuk mengawal kedaulatan dan keselamatan negara kita. Beberapa exercise juga pernah dilaksanakan bagi memastikan negara kita juga mampu mengawal pertahanan dan keamanan dalam negara kita, especially apabila ada isu-isu yang melibatkan pencerobohan hutan umpamanya, lebih-lebih lagi yang melibatkan isu-isu di bandar-bandar, terutama macam ada golongan-golongan yang cuba membuat onar. Jadi kita pemantauan ini dilaksanakan dari masa ke masa dan maklumat ini terus dikumpul untuk direncanakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini secara lebih tuntas dengan lebih sistematik. Begitu juga dalam aspek pencemaran umpamanya kan, negara kita pernah melalui beberapa isu besar seperti pencemaran di Sungai Kim Kim, Johor umpamanya, dan begitu juga pembuangan sisa yang sensitif kepada environment kita, termasuk kebakaran terbuka dan pembakaran yang berterusan yang satu ketika dulu menyebabkan negara kita terpaksa berada dalam keadaan darurat kerana jerubu. Dan ini semua kita bantu memanfaatkan teknologi angkasa, pencerapan maklumat daripada satelit-satelit ini dipanjangkan kepada agensi-agensi yang berautoriti terhadap isu-isu itu untuk membantu mereka mengurus dan juga memberikan perancangan yang baik untuk mereka menangani masalah-masalah ini. Ini termasuklah rakan-rakan kita di Jabatan Kaji Cuaca, Alam Sekitar dan sebagainya. So, itu antara aspek-aspek yang kita telah laksanakan sehingga ke hari ini supaya memastikan bahawa teknologi ini dapat dioptimumkan
demi pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Baik, dan itulah betul lah seperti yang awal-awal kita bicarakan tadi bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia iaitu Tuan Haji Azli Kamil. Kita rasa bahawa angkasa itu macam jauh sangat. Tapi sebenarnya bila Tuan Haji dah bagi kita pencerahan, banyak sebenarnya kita gunakan sehingga sekarang ini pun. Contohnya macam sekarang kita tengah berkomunikasi ni pun menerusi teknologi angkasa juga. Dia bukanlah semata-mata kita nak tengok UFO ke, nak naik atas jadi angkasawan kan. Berat tanpa graviti boleh terbang dan sebagainya. Bukan itu sahaja, tapi banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita lihat dan perlu kita ketahui. Baik, bila kita sebut tentang merakyatkan, apabila kita kata teknologi angkasa ini dapat dirakyatkan oleh semua pihak, kita dapat manfaatnya. Macam mana kita nak merakyatkan teknologi angkasa ni, Tuan Haji? Teknologi dia akan sentiasa berkembang berdasarkan kepada keperluan. So kita melihat kalau satu teknologi itu kalau dia berkembang tetapi tidak dimanfaatkan sebaiknya, maknanya kita agak rugilah dari segi itu. So jadi apa yang tumpuan kita ialah bila kita maksudkan merakyatkan teknologi inilah bagaimana kita nak menggalakkan rakyat secara keseluruhannya untuk memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan seharian. So teknologi hari ini kalau kita lihat mungkin dulu beberapa tahun kebelakangan, 20 tahun dulu, mungkin teknologi maju ni ada sebahagiannya sebagai hobi saja, ataupun ada sebahagian tu hanya berdasarkan pada keperluan-keperluan tertentu saja. Tetapi hari ini teknologi maju telah menjadi satu keperluan seharian kita, secara sedar atau tidak sedar, dan itu sangat penting kepada masyarakat kita supaya kita biasa dengan teknologi ini, untuk kita mengurus kehidupan kita, untuk kita memudahkan perancangan kita, untuk kita memudahkan penyelesaian pelbagai isu. Itu perkara pertama yang kita tumpukan supaya rakyat biasa pun dia mahir dengan teknologi ini. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita kena juga memastikan apa yang dipanggil sustainability, iaitu kesinambungan ini. Rugi kalau kita telah menyediakan satu pembangunan ataupun telah mencipta atau pakai satu peringkat teknologi ini, tetapi akhirnya dia tidak berterusan. Ini satu perkara yang agak merugikan kerana kita perlu memastikan teknologi ini dapat diteruskan kesinambungannya. Justru selain daripada penerima gunaan, kita juga berhasrat supaya kesinambungan ini dapat diterapkan kepada generasi muda kita masa akan datang. Sebab cabaran mereka masa akan datang mungkin berbeza pada ketika ini. Ayah dan juga keluarga kita sebelum ini tidak pernah pun tergambar akan pandemik COVID. Tetapi hari ini pandemik COVID hadir dan banyak isu yang perlu diselesaikan dan kebanyakannya boleh dilaksanakan melalui teknologi maju. Sebab tu saya fikir dalam merakyatkan teknologi ini bukan saja untuk memastikan rakyat menerima mengguna teknologi itu dalam kehidupan seharian. Petani boleh gunakan maklumat ini untuk mengurus bendang sawah mereka. Nelayan boleh menggunakan teknologi ini dalam meningkatkan tangkapan mereka, dan begitu juga untuk mengurus bencana-bencana dalam negara kita. So jadikan dia sebagai perkara harian yang boleh diguna pakai. Selain daripada itu, kita juga menghasratkan supaya generasi muda kita dalam kita mendukung aspirasi dipanggil STEM negara yang diterojuk oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama-sama kementerian yang lain. Maka ini adalah satu indikator yang baik kepada negara supaya pembangunan teknologi ini dapat berkesinambungan dan hasilnya nanti akan meningkatkan inovasi dan juga penyelesaian baru dalam teknologi dalam kita menguruskan kehidupan kita di dalam negara ini. Aspek yang ketiga yang mungkin saya boleh sentuh ialah kalau dulu kita hanya sebagai pengguna kita dulu ada kita guna, tetapi kalau kita selama-lamanya berada di dalam tahap itu, maka kita tidak lebih maju daripada orang lain.
kerana kita hanya sebagai pengguna. Jadi aspek menggalakkan penciptaan ini penting, selain daripada STEM dan juga penerima gunaan, tetapi kita nak bergerak daripada pengguna kepada pencipta. So untuk menggerak kepada pencipta dalam teknologi angkasa ini, kita perlukan rangsangan yang cukup besar lah di kalangan generasi-generasi muda pada hari ini. Okey. Baik, jadi saya ringkasnya Tuan Haji, apakah harapan Agensi Angkasa Malaysia untuk negara dan masyarakat pada masa akan datang? Lepas tu nanti ada juga tentang Jupiter punya posisi dan sebagainya Ya. Okey, harapan kita satulah sebab kita dah melihat bila selepas pandemik berlaku ini, kita lihat teknologi angkasa atau dan di peringkat global kita kenali sebagai new space economy. So kita nak menzahirkan agar teknologi angkasa ini juga menjadi salah satu sumber ekonomi baru kepada negara. Dengan kata lain, sekiranya ia berjaya dizahirkan, ia bukan sahaja dapat meningkatkan tahap keluaran dalam negara kasar, tetapi juga membuka ruang kepada pekerjaan-pekerjaan baru kepada generasi kita, generasi muda kita yang berminat dalam membangunkan teknologi angkasa, dan akhirnya kita dapat menyumbang kepada peningkatan sumber ekonomi baru kepada negara. So itu antara hasrat kita, dan hari ini pun kita telah mula apabila kerajaan memperkenalkan dasar angkasa negara 2030 pada 2017 yang lalu, maka ini adalah satu landasan yang baik untuk kita memastikan mengoptimumkan semua teknologi angkasa ini bagi meningkatkan usaha-usaha pembangunan negara dan juga sumber manusia. So yang paling kita harapkan ialah pertumbuhan pakar-pakar tempatan dalam negara kita, kerana kita tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada orang lain dalam membangunkan teknologi ini, kerana teknologi ini sangat eksklusif dan ia juga kalau dirujuk kepada rakan-rakan kita, teknologi angkasa ini adalah teknologi yang mahal sebenarnya, tetapi manfaat dia cukup besar. So jadi antara yang kita cuba ketengahkan hari ini antara selain daripada kita menggalakkan atau membuka ruang kepada penerima gunaan teknologi dalam masyarakat kita juga menyokong kepada program awareness, kesedaran kepada rakyat kita. Hari ini kalau kita lihat negara kita juga mula meneroka kepada apa yang dipanggil bidang sains angkasa, iaitu satu bidang sains yang menjurus kepada penyelidikan terhadap cuaca angkasa. Jadi cuaca angkasa ini penting untuk kita fahami supaya kita dapat menangani isu-isu kemudian yang akan berlaku. Jadi kefahaman ini juga kita mula galakkan pada anak-anak muda hari ini untuk cuba memahami apa yang berlaku di ruang angkasa sana. Dan ini merujuk kepada apa yang Puan sebut tadilah, maklumat berkaitan dengan oposisi mustari ini. So minat tu memang minat, tetapi apa yang kita nak lebih mendalam ialah apakah yang akan berlaku sekiranya senario ini terjadi. Contohnya kalau matahari itu kepanasan dia meningkat beberapa degree, apakah kesannya kepada kita di muka bumi ini? Itu sangat penting sebenarnya. So yang hari ini yang kita nak bawakan ialah oposisi mustari itu sendiri yang bertentangan dengan matahari. So maknanya ia kalau kita dapat lihat observe daripada sini, dia nampak lebih bercahaya pada ketika itu, iaitu pada nantilah insya-Allah mungkin putaran ini akan sampai pada 20 Ogos nanti. So bolehlah saya galakkan kepada siapa yang berminat untuk melihat cuaca di angkasa ini, untuk melihat senario oposisi mustari ini, dan boleh merujuk juga kepada Facebook dan juga kita punya Instagram untuk maklumat yang lanjut. Yang baru lepas ni kita lihat bagaimana hujan meteor. Itu juga salah satu pengetahuan yang kita cuba sebar luaskan kepada generasi kita supaya kita faham. Jangan kita melihat satu benda tu kita kaitkan dengan benda-benda yang lain. Sebenarnya bila kita faham, kita tahu bagaimana untuk menangani, bagaimana untuk mengurus, bagaimana untuk melihat dan bagaimana untuk kita berkongsi maklumat ini.
secara asasnya lah. Okey. Baik, dan kalau mereka nak dapatkan maklumat lebih lanjut, sebenarnya mereka boleh melayari Facebook dan juga Instagram Agensi Angkasa Malaysia, MYSA, MYSA. Jadi ada banyak sebenarnya maklumat yang ada di sana. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, MYSA, bersama dengan kita untuk Temu Buat Radio edisi hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Ya, InsyaAllah kita ada masa lagi, kita jumpa lagi nanti Tuan Haji. InsyaAllah. Okey. Ya, okey. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.